Salam sejahtera kepada semua. Saya Aldi Alexius, Pembometrik 283712. Pembuka bicara bagi pembentangan berkaitan protokol majelis rasmi bagi acara jamuan makan. Bersama dengan saya, rekan seperjuangan saya Alia Anwar, Gregory Andrew, Nurul Amirah, dan Wan Nuri Hidayah. Kami akan membuat pembentangan berkaitan tajuk yang telah diberikan oleh Dr. Khairul Anwar Ishak bagi kelas pembangunan masyarakat 2. Pengenalan bagi protokol. Perkataan protokol telah digunakan dari masa dahulu lagi, yang mana ianya berasal daripada bahasa Yunani, yaitu protos dan kola. Protos yang membawa maksud yang pertama, manakala kola bermaksud pelekat. Disimpulkan menjadi pelekat yang pertama, yang juga ia membawa maksud kepada tanda saraf atau status. Menurut Kamus Dewan Bahasa pula, protokol didefinisikan sebagai peraturan dalam istiadat rasmi atau juga peraturan dalam hubungan seharian. Terdapat beberapa majelis yang mengutamakan kepada penggunaan protokol. Antaranya adalah yang pertama, majelis rasmi atau istiadat, yang mana majelis ini adalah dianjurkan oleh kerajaan negeri maupun kerajaan pusat, yang mana ianya juga keseluruhannya peruntukan adalah melalui kerajaan. Sebagai contoh, majelis istiadat pertabalan, anugerah darjah kebesaran, dan angkat sumpah. Yang kedua, majelis rasmi dan formal, di mana majelis rasmi dan formal ini tetamu khasnya adalah pembesar negara. Ia diadakan pada hari bekerja, waktu malam, ataupun di hujung minggu. Sebagai contoh, majelis meraihkan kenaikan pangkat atau pertukaran pegawai-pegawai ataupun menteri. Yang ketiga adalah majelis rasmi dan tidak formal, di mana majelis rasmi dan tidak formal ini kebiasaannya dianjurkan oleh pihak kerajaan. Majelis rasmi yang secara santai adalah boleh diambil kira untuk dilonggarkan protokolnya. Sebagai contoh, jamuan makan sambutan Hari Merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Nuri Hidayah binti Wan Muhammad Zulkifli, nombor metrik 283925, akan menceritakan berkenaan sejarah protokol majlis rasmi acara jamuan dan beberapa susunan protokol tempat duduk dalam majlis jamuan. Okey, sejarah dia, makan dan minum ini adalah elemen penting dalam kehidupan kita bagi memastikan manusia terus hidup dengan sejahtera. Dalam Islam juga ada mengatakan makan dan minum apabila lapar dan berhenti apabila kenyang. Dalam ulama agama dahulu kala pun ada berkata jangan makan terlalu laju dan adab sopan apabila sedang menjamu selera. Seterusnya, jenis-jenis makanan yang dimakan menggunakan utensil seperti yang dipamerkan di slideshow ini. Okey, jenis makanan yang menggunakan utensil ini bermaksud makan yang menggunakan sudu pisau. Okey, sudu dan pisau. Contoh makanannya adalah sup, salad, ikan, daging, pencuci mulut. Sebabnya sup kita kena makan guna sudu sebab dia dihidangkan, selalunya sup adalah berkuah lah, bermaksud kan berkuah, takkan kita nak guna tangan, kita kena guna sudu. Okey, seterusnya salad tu pula selalunya dia akan sayur campur yang bersos kan, dia akan ada kuah sedikit lah walaupun tidak banyak, tapi dia memerlukan kita menggunakan sudu. Seterusnya, ikan dan daging ni pula kita kena guna sudu, selalunya garfu dan pisau untuk kita kecilkan makanan ikan dan daging tu untuk memudahkan kita masuk kat dalam mulut lah. Jadinya tak perlulah kita gunakan tangan. Jika dalam majlis yang rasmi selalunya kita perlu beradab kan. Jadi bila dalam majlis rasmi ni kita perlu gunakan sudu lah untuk makan ikan dengan daging ni. Lainlah dekat kenduri. Kalau kat kenduri tu tak ada masalah lah. Kenduri tu biasalah orang akan makan guna tangan. Okey, seterusnya makanan yang menggunakan tangan ni pula
selalu di majlis rasmi akan dihidangkan roti, biskut, jagung, kentang goreng, sandwich dan buah-buahan. Dia boleh guna tangan sebab selalunya roti ni dalam dia bagi yang besar, jadi kita perlu kecilkan dia. Jadi tak bolehlah kita nak guna sudu dengan pisau kan. Kita kena guna tangan untuk kecilkan dia, senang untuk kita cicah kuah dia ke apa kan, pelantar ke apa. Jadi senang untuk kita guna tangan. Biskut dia pula, dia bersifat keras. Selalunya kalau kita guna sudu, dia akan terpelanting. Kalau dalam majlis rasmi, kalau kita nak gunakan sudu untuk biskut, macam tak patut, macam tak beradab lah kiranya. Nanti terpelanting pula, nanti orang cakap lain pula kan. Jadi perlulah kita gunakan tangan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, seterusnya jagung. Jagung dia bersifat besar, buah. Jagung dia bersifat besar, jadi kita tak boleh nak guna tangan dan kita tak boleh nak guna sudu dan pisau. Kita kena guna tangan untuk mengunyah, untuk masuk ke dalam mulut. Jadi senang supaya makanan tu tidak terpelanting kepada orang lain, orang kenamaan. Mungkin di sebelah kita nanti di majlis rasmi, sebelah kita tu duduknya orang kenamaan, datuk-datuk. Bila kita nak makan guna tangan, jagung tu terpelanting, orang akan pandang serong pada kita. Jadi macam kita ni tak ada pelajaran lah tentang majlis rasmi ni, kita nak makan macam mana kan. Okey, seterusnya majlis jamuan secara bufet. Majlis jamuan secara bufet ni selalunya walaupun rasmi dan tidak rasmi, majlis jamuan secara bufet, makanan ni akan diletakkan di satu meja dan mudah bagi membolehkan tetamu beramah mesra, dan makanan tu senang untuk diorang ambil dan diorang bawa ke meja. Itu bermaksud secara buffet lah. Tetapi selalunya bila secara rasmi, secara buffet ni hanya diletakkan air serta buah-buahan dan kuih-muih lah. Yang lainnya akan diletakkan di meja rasmi lah, majlis di meja rasmi tetamu tersebut. Okey, seterusnya adalah adab makan menggunakan tangan. Okey, adab makan menggunakan tangan ni selalunya dia dah dibudayakan oleh orang Malaysia, terutamanya orang Melayu dan orang India. Selalunya diorang akan menggunakan tangan untuk makan, tetapi ikut majlis lah. Kalau majlis tersebut perlu menggunakan sudu, jadi perlulah menggunakan sudu. Jika majlis tersebut macam yang saya cakap tadi, menghidangkan makanan yang memerlukan kita menggunakan tangan, jadi perlulah kita mengikut adab dia. Sepertinya makan menggunakan tangan kanan, basuh tangan dahulu, dan jika mahu menghulurkan lauk yang lain ke ataupun pinggan ke, kita perlu menggunakan seperti macam tampung tangan kiri tu menggunakan tangan kanan dan hulur. Itu akan lebih, orang nampak kita lebih beradab lah. Okey, seterusnya susunan keutamaan. Susunan keutamaan ni adalah mengikut tetamu kehormat lah. Selalunya majlis rasmi ni kita perlu tahu siapa dia punya VVIP yang datang, siapa tetamu kehormat yang akan hadir lah. Jadi kita perlu tahu susunan keutamaan tu. Permulaannya adalah mengikut grade dan jawatan kenamaan tersebut. So kalau kita dah tahu tetamu tersebut siapa, grade-nya berapa, dan jawatan dan kedudukannya macam mana, kita perlu meletakkan dia di tengah-tengah selalunya. Okey, seterusnya di tengah-tengah. Kalau dia membawa, kalau ikut ke meja seterusnya,
jika ikut susunan meja panjang, kalau dia membawa isteri, membawa pasangan, memerlukan yang utama, VVIP yang utama berada di tengah, isterinya berada di hadapan, di hadapan, kiranya yang kedua di sebelah kanan, yang ketiga di sebelah kiri dan seterusnya. Okey, kalau di meja bulat, yang pertama adalah di hadapan, kiranya berhampiran dengan stage lah. Selalunya kalau majlis rasmi ni ada satu stage yang diletakkan untuk ada macam majlis, ada tari menari ke ataupun persembahan yang disediakan lah. Jadi yang pertamanya, yang tetamunya tetamu yang terhormat akan berada berdekatan dengan stage tersebut. Jika dibawa isteri, ada isterinya di sebelah. Kalau tiada dibawa isteri, yang kedua terhormat kena berada di sebelah kanan, dan ketiga kehormat berada di sebelah kiri dan seterusnya. Gambar rajah yang saya pamerkan ini adalah gambar rajah, contoh gambar rajah susunan mengikut keutamaan lah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amirah Natasha binti Ahmad Zamri. Nama metrik 283885. Di sini saya ingin bentangkan garis panduan prosedur bagi majlis rasmi untuk acara jamuan. Okey, di mana ianya sudah termaktub dalam kelarasan dengan surat pengkeliling perbendaharaan bilangan 4 tahun 2013. Okey, kita di sini ada 3 majlis rasmi, majlis tidak rasmi dan juga majlis formal. Bagi penyediaan senarai jemputan pada majlis rasmi acara jamuan adalah perlu disiapkan 2 atau 3 bulan sebelum majlis dijalankan. Untuk atur cara jamuan pada majlis tersebut adalah waktu tetamu mula tiba, masa pertunjukan persembahan di majlis tersebut dan juga waktu majlis dijalankan tamat. Okey, tata cara makan pada majlis rasmi, kita perlulah tahu bahawasanya kita ini mewakili nama sebagai sesebuah organisasi yang kita wakili lah. So, kita mestilah berjaga adab dan juga tata susila lah semasa makan tu. Okey, sebelum makan dan juga selesai makan lah. Seterusnya, pemilihan menu bagi majlis rasmi, kita ada 3 kategori, iaitu jamuan ringan, majlis khas jamuan ringan dan juga jamuan makan. Untuk jamuan ringan, kita merupakan pertengahan majlis lah dan juga di penghujung majlis tersebut untuk disediakan. Manakala majlis khas jamuan ringan adalah disediakan dengan menu yang berat dan juga dalam hidangan bufet. Okey, untuk jamuan makan, menu yang sering disediakan terbahagi kepada 2, iaitu menu biasa dan juga menu barat. Sekian daripada saya, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Gregory, anak Indro Rajin, nombor metrik 283742. Di sini saya ingin membentangkan kepentingan protokol acara jamuan, di mana apa yang kita harus lakukan ketika makan maupun selepas makan. Kita juga tahu setiap jenis upacara mempunyai tata tusila sendiri, seperti upacara formal dan tidak formal. Seperti yang kita lihat di dalam slide ini, antara kepentingannya adalah berkelakuan yang tidak senonoh dan melakukan perkara yang sumbang, bercakap dengan nada yang tinggi, merokok bagi wanita maupun lelaki, berbisik sesama teman akan menimbulkan rasa kurang selesa terhadap orang di sekeliling lah, menggunakan bahasa yang tidak difahami dan berlagak sombong. Sekian dari saya. Seterusnya adalah cabaran adab makan mengikut kesesuaian majlis. Antara cabarannya adalah anak-anak yang masih kecil. Ibu bapa pada hari ini tidak mengambil berat tentang kepentingan mengajar anak-anak mereka adab makan di meja yang menjadi kewajipan
pada masa dahulu. Mungkin bagi setengah ibu bapa tidak kisah, tapi dari meja makan memang boleh membentuk personaliti seseorang. Oleh itu, jangan memandang rendah kepentingan mengajar anak-anak adab makan di meja. Bagi memastikan anak makan dengan elok, ibu bapa haruslah mengajar anak makan menggunakan tangan kanan sebagai contoh, ajar menggunakan sudu, tidak berlari-lari sambil makan, duduk di meja walaupun mereka tidak mahu makan. Untuk membentuk watak yang baik di meja, ibu bapa perlu membangunkan rutin untuk anak-anak mereka yang akan membolehkan mereka lebih teratur dan disiplin di masa yang akan datang dalam menjaga adab di meja makan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alia binti Anwar, nombor metrik 283699. Hari ini saya mahu membentangkan tentang trend semasa berkaitan protokol majlis rasmi acara jamuan. Sudah dimaklumkan bahawa PDRM ataupun apa-apa unit beruniform, dia ada satu majlis rasmi. Satu majlis rasmi yang mana penuh dengan protokol dan perlu mengikut tata tertib yang disediakan lah. So, untuk PDRM, kita ada malam mes. Malam mes yang mana semua pegawai yang terlibat akan hadir ke situ dengan satu seragam yang mana orang cakap seragam tu memang wajib dipakai. Okey, poin yang pertama adalah majlis tersebut bermula daripada 7 malam sehingga larut malam. Dia akan start daripada 7 malam hingga larut malam kerana dia akan ada satu slot tu. Slot yang mana makan, mana slot untuk persembahan dan lain-lain lagi. Next, penglibatan majlis ini adalah kepada setiap pegawai-pegawai berpangkat tinggi di jabatan yang mana terlibat lah. Dan kemudian pihak pengurusan akan mengeluarkan nama yang terlibat dan akan diwawakan mungkin 4 minggu dari tarikh hadir sebenar. Kita sebenarnya dalam PDRM, kita ada satu platform yang mana kita akan mewawarkan apa berita, apa invitation di dalam platform tersebut. Bermaknanya orang lain akan sedia maklumlah, dalam pasukan akan sedia maklum bahawa dia akan terlibat ataupun tidak. Okey, next, kebiasaannya tidak boleh membuat permintaan atau pemilihan menu makanan untuk santapan pada malam itu. Okey, sebenarnya kita ada pemilihan untuk makanan tersebut tapi dia terhad. Dia terhad maknanya apa yang ada je kita boleh buat pemilihan dekat situ. Itu sahaja. Okey, setiap meja makan akan tertera nama, pangkat serta tempat bertugas. Sebab kita nak detail, secara detail mana pegawai ini bertugas, ke mana, daripada mana pegawai ini datang, daripada kontijen mana. So kita akan sertakan nama dia punya pangkat, dia punya jabatan itu dekat situ. Baju seragam nombor 2, pakaian seragam mes pegawai kanan polis, dan manakala bagi pasangannya pula perlu memakai baju sopan serta bersesuaian. Okey, bagi majlis ini, pegawai akan memakai baju nombor 2. Orang panggil nombor 2 adalah baju men's night lah. Maknanya dia punya pasangan, kalau nak bawa pasangan, dia akan bawa pasangan dia yang berbaju yang sopan. Maknanya itu adalah kita punya rules. Kita punya rules untuk datang ke majlis tersebut adalah dengan berpakaian sopan. Okey, bagi seragam mes, seperti rajah yang tertera di slide, saya tunjukkan kat situ di mana aksesori tu patut berada, dan kasut mestilah berkilat. Bagi pegawai polis ataupun mana-mana unit beruniform, dia akan mengutamakan tentang kekemasan. Maknanya kasut berkilat, baju bersih, baju tak kotor dan seluar pun digosok dengan sempurna. Okey, bagi cadangan daripada pihak saya pula adalah yang pertama, kesesuaian masa dan tempat. Biasanya pegawai kita mungkin ada certain yang ada masalah, yang jenis nak hantar anak susah ke, ada masalah rumah tangga ke atau sebagainya. Sebenarnya masa dan tempat ni memainkan peranan. Jika tempat dengan masa ni bersesuaian, contoh awal sikit dia punya masa sebelum pukul 7 atau di tengah hari atau pagi, itu akan memudahkan lagi kita untuk menguruskan hal rumah tangga. Okey, next adalah mengurangkan kos bagi membuat majlis yang terlalu mewah. Okey, sebenarnya majlis ni kita boleh kurangkan kos, kita boleh cut kos bagi menjimatkan benda yang boleh kita jimat. Means tak payah buat majlis besar-besar sangat, kita cuma raikan apa yang perlu saja. Okey, seterusnya menggunakan telefon pintar sebagai panduan. Bagi saya,
Kalau tentatif tu tak perlu kita print dan kita letak di setiap meja pegawai. Kita hanya menggunakan smartphone kita saja, menggunakan smartphone kita dan sediakan satu pautan bagi diorang untuk klik pautan tu dan rujuk buat panduan tentang tentatif tu start pukul berapa, habis pukul berapa, ada slot itu ini semua daripada smartphone kita. Situ adalah satu penjimatan yang kita boleh buat. Next, keseragaman warna baju bagi setiap pasangan pegawai yang hadir. Okey, biasanya kita majlis besar-besar macam ni, mungkin diorang sudah sedia maklum. Tapi kalau boleh pakai baju yang bersesuaian, contoh yang tidak senting dan sebagainya. Dan juga kalau boleh, majlis tu kita buat contoh satu warna yang seragam. Means siapa-siapa pasangan yang nak bawa pasangan akan pakai baju semua hari ini tema warna hitam. Semua kena pakai warna hitam. Itu akan menampakkan lagi dia punya keseragaman tu sangat-sangat cantik lah. Okay, next adalah masa untuk menjamu selera. Okay, biasanya kalau majlis First Night ni dia ada slot dia. Slot bila persembahan, slot bila makan dan slot bila pegawai akan naik buat persembahan. Means kalau masa makan ni dia terlalu singkat dan biasanya tidak sempat pegawai untuk menghabiskan dia punya makanan. So kalau boleh pertikatkan lagi masa tersebut, mungkin lebih daripada masa yang sekarang ni, mungkin akan tidak berlaku pembaziran makanan situ. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Mengakhiri pembentangan kami pada hari ini, saya membuat kesimpulan bahwa protokol merupakan perkara yang amat penting di dalam kehidupan manusia dalam sehari-hari dan sejagat. Protokol juga berfungsi sebagai panduan kepada semua orang. Protokol juga membantu penganjur atau pengurus majelis untuk lebih mudah menguruskan segala sesuatu hal ehwal berkaitan pengurusan majelis rasmi, lebih-lebih lagi di dalam pengurusan penganjuran acara rasmi bagi jamuan makan. Protokol juga mengajar setiap orang untuk bertindak mengikut aturan yang sedia ada. Protokol juga mendisiplinkan setiap orang untuk berada di sekitar dengan orang-orang kenamaan. Dan akhir sekali, protokol untuk semua dalam memperbaiki adab dan tertib dalam pergumulan dan kehidupan sehari-hari dalam menempuh dengan ramai orang dan orang-orang sekitar. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Saya mewakili dari kumpulan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Terima kasih.